Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so sekarang cikgu nak share, nak kongsikan bagaimanakah caranya untuk menjawab soalan membanding beza. Okey, so soalan membanding beza ni ada pada dua bahagian dalam kertas 2. Okey, bahagian A biasanya soalan membanding beza ada dalam soalan 5 dan 6. Okay, kemudian kita ada dalam bahagian B soalan kertas 2, okay, iaitu soalan 9 dan soalan 10. Okay, so macam mana nak jawab soalan membanding beza? Okay, langkah pertama, cari perbezaan pada gambar. Okay, step yang kedua. Okay, step kedua, kata kunci. Kata kunci soalan. Okey, ataupun dia kehendak soalan lah. Okey. Okey, step yang ketiga, tulis jawapan. Okey, tulis jawapan dalam bentuk point. Okey. Tulis jawapan dalam bentuk point. Okey, so jom kita lihat soalan. Okey, soalan ni cikgu ambil daripada modul Semarak Kasih yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Okey, so kita tengok soalannya. Okey, Rajah 1 menunjukkan cara seorang pelajar melompat dari atas tembok ke atas tilam yang nipis. Rajah 1B pula menunjukkan pelajar yang sama melompat dari ketinggian yang sama ke atas tilam yang lebih tebal. So dalam dua ayat ni kita dah jumpa perbezaan. Okey, apa dia perbezaan? So perbezaan yang pertama adalah lompat daripada satu ketinggian ke atas tilam yang nipis. Okey, manakala Rajah 1B tilam yang lebih tebal. So ini kata kunci daripada soalan. Kemudian kita lihat gambar dia. So daripada gambar kita boleh tengok perbezaan ketebalan tilam. Okay, now kita pergi kepada kehendak soalan, ataupun kata kunci soalan. Berdasarkan Rajah 1A dan Rajah 1B, bandingkan. So ini kata kunci ataupun kehendak soalan. Bandingkan. Yang pertama, yang pertama kita nak bandingkan ketebalan tilam. So ini poin yang pertama ataupun kata kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, masa hentakan. Masa hentakan. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, daya impuls yang bertindak pada kedua-dua kes. Ini poin yang ketiga. Kemudian nyatakan hubungan di antara masa hentakan dengan daya impuls. Kemudian kita nak nyatakan hubungan antara masa hentakan dan daya impuls. Seterusnya diduksikan hubungan di antara ketebalan tilam dan daya impuls. So ini poin yang keempat. Dan poin yang kelima. So daripada poin yang pertama sampai poin nombor 5, poin-poin ini juga adalah markah untuk soalan ini. So sebelum tu, apa dia maksud diduksi? Diduksi adalah kesimpulan berdasarkan fakta yang diberikan dalam soalan ni, ataupun dalam maklumat yang diberi dalam soalan. So kita tengok soalan tadi ada 5 poin penting, maka kita akan ada 5 jawapan yang ada 5 markah. Jadi kita tulis siap-siap poin. Poin. Yang pertama tadi kita nak bandingkan ketebalan tilam. Jadi ayat yang pertama ambil terus daripada soalan ketebalan tilam. So tuliskan jawapan ketebalan tilam. Ketebalan tilam Rajah 1A kurang berbanding 1B. Poin yang kedua. Poin yang kedua,
masa hentakan. Okey, masa hentakan rajah 1A kurang atau singkat berbanding 1B. Okey, kemudian poin yang ketiga, daya impuls yang bertindak. Okey, daya impuls daya impuls rajah 1A lebih berbanding 1B. Okey, kemudian poin yang keempat, hubungan di antara masa hentakan dengan daya impuls. Okey, hubungan ni jawab semakin bertambah masa hentakan. Semakin bertambah masa hentakan, semakin berkurang daya impuls. Okey, poin yang terakhir, deduksikan hubungan di antara ketebalan tilam dengan daya impuls. Okey, semakin bertambah ketebalan tilam, semakin bertambah ketebalan tilam, semakin berkurang daya impuls. Untuk tips tambahan, kalau pelajar-pelajar dapat lihat, cikgu hanya menggunakan perkataan kurang, kurang, ada tambahan sikit perkataan singkat, kemudian kurang atau lebih sahaja untuk membuat perbandingan. Kemudian yang kedua, tips tambahan dia, untuk kita membuat perbandingan, sentiasa konsisten, nyatakan rajah yang sama. Maksud cikgu apa? Kalau kita tengok perbandingan yang pertama, cikgu sebut rajah 1A dahulu. So bila cikgu dah pilih rajah 1A, untuk perbandingan yang kedua pun cikgu masih menggunakan rajah 1A sebagai ayat pertama cikgu. Kemudian perbandingan yang ketiga pun sama, cikgu gunakan rajah 1A. Cikgu dahulukan rajah 1A dahulu. So semoga tips yang cikgu kongsikan ini dapat membantu kamu untuk dapat markah bagi soalan membanding beza. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.